Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وأشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم آمين. Muslimin muslimat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengekalkan iman kita, Islam yang ada pada kita, dan kita berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Mudah-mudahan iman Islam yang ada pada kita ini akan berkekalan sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan kita beriman, bertakwa, dan kita mendapat apa yang disebut sebagai husnul khatimah, penghujung ataupun pengakhiran kehidupan kita yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan sekalian, sidang jemaah sekalian, perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Tajuk yang diberikan kepada saya supaya melihat bagaimana Al-Quran itu sebagai masdarul quwwah. Quran itu sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan seseorang mukmin. Ya. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tengok Al-Quran daripada 114 surah. Surah yang pertama Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, pembukaan kepada Al-Quran. Surah yang kedua ialah Suratul Baqarah. Surah Baqarah ini antara awal-awal surah itu dia menjelaskan bagaimana kedudukan Al-Quran dalam kehidupan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat surah Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, itulah Alkitab. Ditafsirkan oleh ahli hadis, para muhaddithin, yang dimaksudkan dengan Alkitab di situ ialah Al-Quran. Ya. Itulah Alkitab yang la raiba fihi, yang tidak ada keraguan. Quran ni satu kitab yang tidak ada ragu-ragu, tak ada syubhat, tak ada benda yang karut, tidak ada benda yang menyeleweng. La raiba fi hudan lil muttaqin, dan Quran tu sendiri pemberi petunjuk, pembimbing kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai manusia mahu meletakkan diri kita ni golongan yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran menjadi sumber kehidupan dia. Kalau tak, kita tidak dikira sebagai orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan. La raiba fi, tak ada keraguan, tak ada benda yang keliru, tidak ada benda yang celaru dalam Quran itu sendiri. Kemudian penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala bukan setakat tidak ada keraguan, dalam masa yang sama dia adalah hudal lil muttaqin, pemberi petunjuk kepada orang bertakwa, pembimbing dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Ya, itu kedudukan Al-Quran. Kalau kita lihat dari sudut penegasan daripada Allah, Quran itu keadaannya
hukum hakamnya jelas, pengajarannya jelas untuk bawa manusia kepada kebenaran dan kebaikan. Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bagaimana. Kata baginda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memberi peringatan bahawa Al-Quran ini, orang yang baca Quran banyak kelebihannya. Antaranya disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man, siapa yang baca Quran, sesiapa yang baca Quran, harfan, satu huruf, ya, siapa yang baca satu huruf daripada ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala falahu bihi hasanatun, Allah Ta'ala akan bagi ataupun baginya satu pahala. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan satu pahala itu digandakan 10 kali ganda. Orang yang baca Quran, Allah Ta'ala beri satu huruf yang dia baca, ya, satu huruf yang dia baca, satu pahala. Satu pahala digandakan menjadi 10. Maknanya satu huruf jadi 10. Kalau kita baca Bismillah, Bismillah, Ba, Sin, Mim, 3 situ, 30. Alif, Lam, Lam, Ha. Alif, Lam, Lam, Ha. Capur 4, 70 dah situ. Baru Bismillah, tak habis lagi Ar-Rahim, tak habis lagi Ar-Rahmanir Rahim. Nak cerita bagaimana orang yang selalu baca Quran, dia sangat-sangat mendapat ganjaran yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu rugi sangat bulan Ramadan orang tak baca Quran. Ya. Sebab apa? Ramadan ini Syahrul Quran. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Diturunkan sebelum kita ini juga di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, kata Allah. Bulan Ramadan yang diturun padanya Al-Quran, pemberi petunjuk kepada manusia, pembimbing kepada manusia. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita bahawa orang yang baca Quran satu huruf digandakan 10. Orang yang baca Quran sekali satu huruf 10. Ya. Kita bayangkan bagaimana kalau kita baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ayat? Berapa surah? Atau berapa huruf? Alhamdulillah, alif lam ha mim dal. 50 dah situ. Alif lam lam ha 40 situ. Makna kelebihan orang baca Quran ni sangat hebat, tuan-tuan. Sebab itulah kita sentiasa beri peringatan baca Quran. Sebab apa kita suruh sangat baca Quran ni? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyebut bagaimana dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum an yuhadditha rabbahu falyaqra'il Qur'an." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Idza ahabba ahadukum, apabila seseorang kamu suka, ya, an yuhadditha rabbah, nak bersembang, nak berbual, nak bercakap-cakap dengan Tuhannya, ya, maka bacalah Al-Quran. Siapa di kalangan kamu ni yang suka nak bercakap-cakap,
nak berbual-bual, nak bermesra-mesra dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah bacalah Al-Quran. Bila kita baca Quran, dia memberi ketenangan. Sebab apa? Dia kalamullah. Dia adalah percakapan daripada Allah. Kita tak mahu jadi orang yang ada Quran tapi tak pernah buka. Macam hari inilah, kebanyakan ramai di kalangan kita ada, kita panggil apa, smartphone, telefon cantik, canggih, boleh email, boleh WhatsApp, macam-macam boleh buka internet dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita ada perisian yang dipanggil untuk Quran. Kita download, kita ambil, kita install, tapi kadang-kadang kita tak baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan biasa dia akan khatam. Baca dengan siapa? Jibril alaihi salam. Tahun yang terakhir sebelum baginda wafat, dia khatam 2 kali baca dengan Jibril. Siapa ni Jibril, tuan-tuan? Dia adalah guru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar Quran, bagi hadis, turun wahyu. Kenapa saya sebut hadis ini? Rasulullah belajar dengan Jibril sebab saya nak bagi tahu bahawa di kalangan kita orang Islam hari ini ramai baca Quran, dia tak belajar. Pakai baca daripada budak sampai ketua, hak itulah yang dia baca. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar, penghulu kepada manusia, kepada nabi-nabi, khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir, penghulu kepada segala nabi, masih belajar Quran, berguru, ada gurunya. Jadi kita takkanlah nak baca gitu-gitu lebih kurang daripada budak sebelum balik kita baca Quran. Hak itulah kita buat semayang, hak itulah kita buat menghadap Allah Ta'ala, hak itulah kita buat ibadat. Quran yang kita baca 40 tahun dulu, Quran yang kita baca 30 tahun dulu, Quran yang kita baca puluhan tahun dulu, itulah kita nak baca learning. Sepatutnya tidak begitu. Sepatutnya kita meningkat dari sudut bacaan kita, makharijul huruf, nak sebut huruf macam mana, sifat huruf macam mana, supaya apa? Ada peningkatan. Umur kita bertambah, Quran tak gerak pak tula. Kekayaan kita bertambah, Quran tak gerak tepat tula. Tela gitulah baca Quran. Sebab sin dengan sad tak boleh beza, tha dengan sin tak boleh beza, qaf dengan kaf tak boleh beza. Kita tidak adil dengan diri kita, tuan-tuan. Yang lain kita bertambah, yang lain kita makin comel. Dulu kita hidup seorang, berkeluarga, bertambah, dapat anak, dapat cucu. Dulu rumah sewa, sekarang rumah sendiri, bertambah. Dulu kita buruk, sekarang kita baru, bertambah, kehidupan kita makin baik. Tapi hubungan kita hak Allah Subhanahu wa taala, kita tak cara. Cuba kita bayang, kita boleh baca surat khabar, kita boleh baca surat perkeliling kalau kita di pejabat, kita boleh baca signboard yang ada di tepi jalan, ya, yang disediakan oleh pihak penguasa, yang disediakan oleh orang-orang yang perlu menyampaikan maklumat kepada kita. Kita boleh hafal dan kita boleh baca tulisan-tulisan tertentu di tepi jalan dan sebagainya. Tetapi Allah yang mencipta kita, Tuhan yang mencipta kita, bagi buku supaya kita baca, kita tak boleh baca. Setengah di kalangan kita, kita tak faham apa itu Quran. Sedangkan dialah Allah yang mencipta kita, dialah Allah yang beri rezeki kepada kita, dialah Allah yang mendidik kita supaya jadi manusia yang saleh. Dia turun Quran, beri peraturan bacaan yang kepada kita. Tapi kita buat tak kerti. Tapi hak manusia semua kita boleh baca. Hak Allah yang cipta kita, kita buat tak kisah. Kita buat tak kerti. Kita nak letak kita sebagai hamba yang apa nak sebut, saya tak tahulah.
Muhasabah diri saya, muhasabah diri tuan-tuan. Kalau kita benda datang daripada Allah, kita buat mudah. Datang daripada manusia, nak buka siapa sorak ketar ni, daripada jabat tu, jabat ni, takut. Quran yang datang daripada Allah, Malikul Mulk, raja segala raja, hantar Quran kepada kita, bagi Quran kepada kita. Cerita semua benda dalam tu. Peraturan diri, peraturan keluarga, peraturan masyarakat, hukum, hakam, solat dan sebagainya. Semua di situ. Turun daripada Allah. Kita buat tak kisah. Sebagai muhasabah kepada saya, muhasabah kepada tuan-tuan. InsyaAllah kita bagi laluan pada sembahyang zuhur, azan zuhur, dan insyaAllah kita akan sambung sikit lagi lepas tu sebelum kita solat zuhur insyaAllah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. Saya sambung sikit lagi tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran supaya apa? Supaya kita baca. Supaya apa? Supaya kita memahami. Supaya apa? Supaya kita beramal dengan Al-Quran. Itu tujuannya. Sebab tu saya sebut awal tadi, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah awal-awal lagi dia sebut zalikal kitab. Itulah Al-Kitab, yakni Al-Quran. La raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, pemberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Itu Quran. Dan juga saya sebut tadi supaya Quran ini menjadi bacaan kita. Kita kena mahir Quran. Tulisan-tulisan manusia kita mahir membacanya, tapi tulisan yang datang daripada Allah sepatutnya kita lebih mahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ingin menyampaikan bagaimana
kelebihan Al-Quran itu, baginda menyebut dalam satu riwayat daripada Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrain, ya, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Rasul. Selalu kita baca hadis ni, kita selalu dengar tok guru baca, ustaz baca, radio, TV baca hadis ni. Kita dengar semua dah hadis ni. Tak apa, kita ulang sebagai satu peringatan. Kata Rasulullah SAW, aku tinggal pada kamu dua benda. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dua perkara ini, iaitulah kitab Allah, iaitulah Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah, apabila Rasulullah kata kamu tak akan sesat, apakah cukup sekadar kita ambil Quran, gantung dinding, kita tak akan sesat? Sekadar kita ambil berkat malam Jumaat, baca Yasin, kita tak akan sesat? Ataupun kadang-kadang orang sibuk dengan musabaqah Quran, bertanding Quran, puluhan ribu dapat, sekadar itu kita tak akan sesat? Tidak, tuan-tuan. Quran adalah untuk diamalkan. Sebab itu ada di kalangan para sahabat ridwanullahu alaihim, dia kata, aku tidak akan hafal Quran ayat seterusnya selagi mana aku tidak boleh beramal dengan ayat yang aku hafal sekarang. Maknanya para sahabat dia faham, dia baca Quran, dia hafal Quran, tujuannya untuk faham dan dia amal. Bukan macam setengah masyarakat kita, dan mungkin kita sendiri, tuan-tuan, bila kita baca Quran, lebih kepada mengambil keberkatan. Saya tak kata berkat itu tidak penting. Saya memberi penekanan bahawa asasnya ialah untuk diamalkan. Asasnya untuk dilaksanakan, baik kita sebagai peribadi, kita sebagai keluarga, kita sebagai orang yang berada dalam masyarakat, kita sebagai orang yang memimpin masyarakat, di bawah kita ramai orang-orangnya, maka Quran itu jadi payungnya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikata apa? Hadis riwayat Muslim, Rasulullah kata apa? Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u akharin. Rawahu Muslim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, artinya sesungguhnya Allah yarfa'u bihadzal kitab, dengan kitab ini, kata Rasulullah, dengan Al-Quran ini, ya, dia akan tinggikan derajat sesuatu kaum, dan wa yada'u akharin, dan akan menjatuhkan, akan merendahkan kaum yang lain. Kita faham bahawa Quran itu, dengan Quran, tuan-tuan, sama ada kita menjadi orang yang hebat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dengan sebab Quran. Disebut oleh ahli hadis dalam menafsirkan hadis ini, dia kata, mana-mana kaum, mana-mana manusia yang menjadikan Quran sebagai panduan kehidupannya, maka Allah Ta'ala akan angkat derajat dia. Mana-mana kaum yang tidak mengambil Quran sebagai panduan hidup dia, Allah Ta'ala akan hinakan dia dekat dunia dan di akhirat. Sebab tu Nabi kata, Allah akan yarfa'u bihadzal kitab. Allah Ta'ala akan angkat sesuatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran, dan akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Rasulullah bagi tahu, dengan sebab Quran seseorang boleh tinggi darjat di sisi Allah, dengan sebab Quran seseorang boleh jatuh hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sama ada dia mahu beramal dengannya ataupun sebaliknya.
Kita nak bincang tajuk hari ini ialah bagaimana untuk menghayati Al-Quran. Cuba tuan-tuan tanya diri kita. Kita tanya diri kita, tuan-tuan. Kita baca Quran berapa puluh tahun? Tuan-tuan faham tak makna Quran? Kita baca Fatihah puluhan tahun, belasan tahun. Setiap rakaat semayang baca Fatihah 17 kali. Semayang fardu 5 kali sehari. Kalau semayang sunat tambah lagi, mungkin 20, mungkin 30, tambah tahajud lagi, mungkin 50 satu hari kita baca Fatihah. Tuan-tuan faham tak makna Fatihah? Sebab tu saya sebut tadi, kadang-kadang kita tidak berlaku adil dengan Allah. Hak lain kita faham belaka. Telefon kalau kita beli sehari kita khobek, orang kata tak? Tengok tu aplikasi ni, macam-macam tengok. Nak ambil kamera macam mana, ambil gambar macam mana, nak send macam mana. Kita study, baca, belek. Tak cara hal lain kalau beli telefon baru. Tapi Quran tak cara. Sama juga, dapat surat keliling daripada pejabat, daripada bos. Tengok 3-4 kali. Masuk file, kacik, siap, tebuk lagi. Bubuh, masuk dalam file, bola almari, comel. Quran tak ada orang cara. Masa mana orang cara Quran, tuan-tuan? Masa nak mati. Bila dah mati, pakat cari nak suruh orang baca ngaji kubur pula. Masa hidup tak mau ngaji, bila mati anak-anak suruh ngaji kubur. Ini benda-benda baru yang kadang-kadang sepatutnya tidak berlaku. Dan Nabi kata orang yang ambil Quran dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merendahkan Quran dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah saya ingatkan diri saya ingat kepada tuan-tuan, biarlah kita berlaku adil dengan Al-Quran. Jangan sekadar ambil berkat, tapi cuba faham. Cuba faham, cuba beramal. Dia mudah je nak tahu kita jenis cakna ke Quran ke tak, mudah je. Semua kita ni tahu Quran, masjid surah ada Quran. Dan kadang-kadang rumah kita pun ada Quran. Cuba perhati Quran yang ada di rumah kita tu. Kita buka ke tak? Setengah orang dia suka balik Mekah beli Quran mahal-mahal. Air hak benda dia kan panggil air tulisan mah. Beli mahal. 300-400 beli. Kita korang ni Quran Mekah ni, Madinah punya mari ni. Tapi sipang debu. Tak baca pun. Takkan ke mana kita kalau macam tu? Kita nak tahu kita ni cakna ke tidak ke Quran ni, tuan-tuan, senang je. Kita tengok dalam hidup kita ni, ada tak pesena Quran kita? Ada tak pesena? Hak tulis situ nama saya sekian. Ada tak? Kalau tak ada, tuan-tuan, maknanya tuan-tuan tak ambil berat Quran. Sebab orang mukmin ke mana dia pergi, ma'ahu mushaf, ma'ahu kitabullah. Di mana dia pergi, dia bersama dengan Quran. Tapi kalau dia tak tahu dia baca kat mana, tak ada wirid harian Quran dia, macam mana dia nak beramal dengan Quran, dia nak faham Quran? Kita, tuan-tuan, baju kita ada pesena, piyah kita ni ada pesena. Kalau kita sebagai ayah, anak pakai piyah, kita mahu, ni hak ayah ni yang pakai piyah ayah. Kain pelekat dak wi anak pakai, kasut dak wi orang lain pakai. Tapi Quran tak ada. Makna kita tak ambil berat. Tak ada muka surat berapa kita baca hari ni, esok muka surat berapa, tak ada. Kita buat mudah. Makna tak cara Quran. Macam mana kita nak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kalau itulah perangai kita dengan Al-Quran. Islam mengajar kita supaya apa? Bukan sekadar baca. Islam mengajar kita supaya kita faham Quran. Islam mengajar kita supaya kita beramal dengan Al-Quran. Ya. Maka dalam hidup kita kena ambil berat. Ya, ambil berat dengan Quran. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil masa 5 minit sehari je. 5 minit sehari je. Baca ataupun 10 minit lah sehari.
Kita ada masa 24 jam. Tuan-tuan cari makan berapa jam? Ya, makan minum, masuk bilik air, campur berapa jam tuan-tuan habis satu hari? Kalau tuan-tuan istiqamah satu hari hanya ambil 10 minit saja untuk baca Quran dan buka terjemahan. Tak payah baca banyak. Baca 5 ayat je. Baca 5 ayat. InsyaAllah tuan-tuan akan khatam dalam masa beberapa tahun. Quran ni satu juzuk 21-20 muka surat lebih kurang. Kalau tuan-tuan baca 2 muka sekali lepas semayang, kita ada semayang 5 kali sehari fardu, maknanya kita habis 1 helai. Lepas semayang zuhur kita baca 2 muka, habislah 2 lah. 2 muka, 1 lah 2 muka. Asar baca lagi 2 muka, habis 2 lah. Sampai ke subuh atau start subuh akan habis 5 lah. Maka kita akan baca 1 hari 1 juzuk. Tuan-tuan boleh khatam Quran 30 juzuk itu dalam masa 1 bulan. Mudah ya kaedah. Tapi nak baca juzuk selalu apa payah. 2 juzuk selalu payah. Kita ambil sikit-sikit. Sebab tuan-tuan, kenapa saya sebut begitu? Sebab tuan-tuan semua, majoriti kita dalam masjid ni ada smartphone. Boleh buka, baca je. Duduk di bank boleh baca, sambil-sambil dekat kaunter boleh baca. Tunggu orang nak bagi apa ni, pejabat ke nak pergi mana-mana. Sementara di pejabat, masuk pejabat, nak keluar pejabat, boleh baca di mana-mana. Sementara komat boleh baca. Maknanya kalau kita nak takmuh saja. Itu keadaannya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang peka dengan Quran, orang yang boleh baca Quran, dan yang lebih penting daripada itu ialah orang yang boleh beramal dengan Al-Quran. Ya. Sebab itu saya ingatkan diri saya, ingatkan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, supaya jadikan Al-Quran itu teman kita. Di mana kita pergi, kita bersama Quran. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang yang baca Quran, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat nurullah, cahaya Allah. Dan namanya disebut di kalangan penghuni-penghuni langit. Siapa tuan-tuan? Orang yang baca Quran, orang yang banyak berzikir. Dia akan mendapat nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ubahlah budaya kita. Ambil masa sikit, 10 minit, 5 minit, buka Quran. Bukan bulan puasa saja. Kita kadang-kadang bulan puasa baru nak jumpa Quran. Bulan lain seolah tak ingat dah Quran. Bulan puasa kita semayang banyak, bulan lain lupa dah semayang sunat. Seolah begitu. Bulan puasa kita sedekah, bulan lain kita tak kisah dah sedekah. Sedangkan Ramadan ini, sebulan ini adalah untuk didik kita supaya jadi orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah. Bulan tilawatul Quran, bulan tadarrus, bulan bersedekah, bulan jaga mulut, bulan jaga makanan kita dengan benda-benda yang halal. Sepatutnya yang kita praktik 1 bulan ini, kita bawa di 11 bulan yang lain. Barulah hidup kita ni juruh, barulah hidup kita ni comel. Kalau dah habis raya, lepas raya jadi tahap tula pula. Balik air orang kata. Jangan begitu. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita tentang Al-Quran pada hari ini akan menjadi kita, Quran itu sebagai pembimbing, Quran itu sebagai pemberi petunjuk, dan insya-Allah kita baca Quran bukan sekadar nak baca mengambil berkat, tapi kita cuba faham Al-Quran. Jarang-jarang sekali tengok makna dia, apa maksud dia, cuba faham ayat. Kalau nak mendalam lagi, tengok tafsir. Tafsir sekarang ni banyak yang telah terjemahkan. Ibnu Katsir ada terjemahan, Fakhrul Razi ada terjemahan, Fi Zilal Quran ada terjemahan. Kalau tuan-tuan ada masa, tengok Quran berjalan di muka bumi, praktiknya sepatutnya bukalah Fi Zilalil Quran. Asy-Syaikh Qutb, dia menulis Al-Quran itu, bagaimana laksanakan Quran itu dalam kehidupan. Sebab tu dia menyebut bahawa, sebab tu dia tidak namakan Quran yang ditulis itu, kitab itu sebagai tafsir fi zilal Quran. Dia menulis sebagai apa?
fi zilalil Quran, di bawah naungan dan bayangan Al-Quran. Bagaimana jadikan Quran itu hidup bersama kita? Bagaimana nak jadikan Quran itu hidup bersama keluarga kita? Bagaimana jadikan Quran hidup bersama dengan orang-orang yang memimpin kita? Bagaimana jadikan Quran itu sebagai sumber kekuatan kepada masyarakat dan negara? Itulah tulisan Syekh Said Qutb. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan pada kita, kekuatan pada saudara mara kita yang sekarang ni sangat dahsyat diserang. Saya nak sebut sikit di sini. Semalam di Gaza, kebetulan saya terlibat dengan sedikit NGO yang kemanusiaan Palestin. Kita terima SMS daripada Gaza, NGO yang ada hubungan dengan Aqsa Sharif, menyatakan bahawa di Gaza semalam hari Selasa, serangan daripada Israel sangat hebat. 447 roket dilancarkan. Tuan-tuan bayang, 400 lebih. 39 bom yang dilancar daripada tentera-tentera laut Israel. Ya, 17 rumah hancur. Ya, 95 rumah boleh katakan rosak. 2 masjid hancur, diserang. 1 hospital, 1 ambulans, 20 orang mati syahid, dan 6 di kalangan mereka itu adalah anak-anak. 122 cedera, 26 daripadanya adalah kanak-kanak. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak sebab apa Israel marah sangat pada orang Gaza ni? Orang Gaza ni, saya pernah sampai Gaza, tuan-tuan. Saya dapat lihat bagaimana kesungguhan orang Gaza mempertahankan agama. Dan apa yang dia lawan, tuan-tuan, itulah Al-Quranu dusturuna. Ini yang Israel takut sangat. Quran adalah perlembagaan kami. Sebab itu diserang setiap penjuru. Bila ada manusia yang menyebut Quranu dusturuna, Al-Quran adalah perlembagaan kami. Masya Allah, orang Gaza dia tak takut. Yang takut semua dah keluar. Yang kekal di Gaza hari ini orang-orang yang hebat dan orang-orang yang insya Allah kata mereka, kami tak akan berundur. Jadi insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita di Gaza diberi kekuatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga agama. Dan insya Allah kalau kita ada sumbangan dan sebagainya, dermalah. Paling kurang pun doalah kepada saudara mara kita ini, mudah-mudahan mereka diberi kemenangan dan dibantu daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Aku liqaulu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم أشرفنا بشرافة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. والله أعلم.